Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbatisha Farhan binti Rasli dari SMK Raja Julan. Apa yang kita akan lakukan hari ini? Hari ini saya akan membuat satu projek sains. Projek apa tu? Jom. Cuba kawan-kawan bandingkan yang ini dan yang ini. Berbeza kan? Air ini bercampur dan air ini tidak bercampur. Inilah eksperimen yang kita akan lakukan, iaitu ketupatan air panas dan air sejuk. Untuk lebih faham, jom kita buat eksperimen. Air panas adalah kurang tempat, oleh itu air panas akan terapung di atas air sejuk. Air sejuk pula lebih tumpat, oleh itu ia akan tenggelam dalam air panas. Okey, sekarang saya akan terangkan apa itu ketumpatan. Ketumpatan sesuatu bahan ialah pengukuran jisim per unit isi padu. Rumus bagi ketumpatan ialah jisim gram per isi padu sentimeter padu. Ketumpatan bergantung 3 faktor. Yang pertama, jisim. Jisim yang lebih besar menghasilkan ketumpatan yang lebih besar. Yang kedua, isi padu. Isi padu yang lebih besar menghasilkan ketumpatan yang lebih kecil. Faktor yang ketiga ini mempengaruhi eksperimen kita pada hari ini, iaitu suhu. Ketumpatan sesuatu bahan berkurang apabila suhunya dinaikkan kerana kenaikan suhu menyebabkan pengembangan, iaitu pertambahan isi padu. Oleh kerana jisim tidak berubah, ketumpatan akan berkurang. Pada jisim yang tetap, semakin kecil isi padu sesuatu bahan, semakin besar ketumpatan bahan itu. Dan pada isi padu yang tetap, semakin besar jisim sesuatu bahan, semakin besar ketumpatan bahan itu. Molekul dalam air panas bergerak lebih cepat daripada yang terdapat di dalam air sejuk kerana molekul dalam air panas melambung. Ia menjadikan air panas lebih padat daripada air sejuk. Bahan yang lebih tumpat tenggelam dalam cecair yang kurang tumpat daripadanya. Jadinya, air berwarna bercampur dengan segera. Manakala bahan yang kurang tumpat timbul di atas permukaan cecair yang lebih tumpat daripadanya. Tamatlah sudah eksperimen kita pada hari ini. Saya harap kawan-kawan semua faham dengan eksperimen yang kita buat tadi. Saya rasa itu sahaja dari saya. Terima kasih kepada yang menonton video saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cepaka Nurhalisah binti Nazli dan saya daripada SMK Raja Julan. Hari ini saya akan buat satu eksperimen yang sangat menarik dan boleh dicuba di rumah. Eksperimen yang saya akan lakukan pada hari ini kita belajar di tekanan 3, iaitu bab respirasi, dan nantikan aktiviti saya cepat. Tapi sebelum tu saya akan ulang kembali tajuk yang kita akan buat selepas itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cepaka Nurhalisah binti Nazli.
Hari ini saya akan melakukan satu eksperimen yang sangat menarik. Oh, sebelum itu, saya daripada SMK Rejulan, Ipoh Perak. Eksperimen yang saya akan lakukan pada hari ini adalah berkaitan dengan tajuk respirasi yang kita tengah belajar di kata 3. Dan untuk eksperimen yang saya akan buat ini, nantikan lepas ini. Tapi sebelum itu, saya akan ulang kembali tajuk yang kita akan buat selepas itu. Transpirasi ialah satu proses kehilangan air dalam bentuk uap air di permukaan daun ke udara secara penyedatan. Yang pertama adalah laju angin. Semakin laju angin, semakin banyak air. Suhu. Semakin tinggi suhu, kadar transpirasi bertambah. Cahaya merangsang bukaan stomata. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi, kerana stomata akan terbuka dengan lebih luas. Nahai sekali ialah luas permukaan daun. Semakin banyak bilangan stomata pada tumbuhan tersebut, semakin luas kawasan untuk air menyejat dan semakin tinggi pula kadar transpirasi. Eksperimen yang akan saya lakukan pada hari ini sangatlah mudah dimengerti kepada kita melakukan criminal undercover, don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shakes on the air, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, to the boogie. A side step right left to my beat. I like the moon, rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you, 'cause talk is cheap. Side step right left to my beat. Get it, let it roll. Smooth like butter. Pour you in like no other. Saudara tengah stres kita pada hari ini, saya harap anda semua faham apa yang saya cuba sampaikan. Stres itu mudah, stres itu senang jika anda faham. Mungkin kita akan jumpa lagi di lain kali. Dan terima kasih kepada yang menonton video saya pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nur Farisha Alia binti Tajur Azam. Saya dari sekolah SMK Rejulan. Okey, so apa yang kita akan buat hari ini? Hai, so saya dah sediakan 1 gelas Rexona dan saya dah isikan air di setengah dalam gelas tu. So, saya juga sediakan water pensel. So, apa yang kita akan buat hari ini? Jom tengok. Okey, so gelas. So, saya akan ambil water pensel ni dan masukkan pensel ke dalam air. Kita tengok apa yang jadi. So, pensel dekat dalam air ni dah bengkok. Dia akan nampak bengkok dekat dalam air ni. So, apa yang terjadi sebenarnya? Mari saya explain. Mengapakah pensel terlihat bengkok ketika masuk ke dalam air? Pensel terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam air kerana adanya pembiasan cahaya yang ditangkap pensel oleh bidang batas antara udara dan air. Penjelasannya seperti, sebuah benda akan dapat kita lihat jika benda tersebut memancarkan cahaya ke mata kita. Cahaya itu boleh berasal dari dirinya sendiri atau pantulan cahaya dari benda selainnya. Pensel yang sedang kita bahas ini menangkap cahaya dari luar dirinya lalu memantulkannya ke mata kita. Namun, jangan lupa cahaya yang ditangkap oleh seluruh permukaan pensel ini mengikuti hukum dan pembiasan cahaya, iaitu dibelokkan jika masuk ke dalam bidang batas dua medium yang berbeza.
Dengan sebab inilah, pensel yang telah menangkap dan memantulkan cahayanya ke mata kita akan menjadi terlihat bengkok, sedangkan secara nyata hal itu tidak terjadi. Bayangkan jika di sekitar pensel tidak ada sumber cahaya, adakah pensel masih kelihatan bengkok? Okay guys, so kita dah buat eksperimen yang pertama. Now, kita akan buat eksperimen yang kedua. Okay guys, hi. So, apa pula eksperimen kita yang kedua? Eksperimen kita yang kedua adalah saya akan ambilkan satu area ni dan akan letak dekat belakang gelas ni. Kita akan tengok ini jadi, okay? Tengok area ni, bila saya arahkan ke sana, akan arah dalam ni, dia akan arah ke sana. Kenapa? Jom saya explain. Untuk pengetahuan kawan-kawan, ilusi tersebut terjadi disebabkan perubahan arah perambalan atau pembengkokan cahaya. Apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza ketupatan, fenomena ini akan dikenali sebagai pembiasan cahaya. Hai. Nama saya Nur Najihah binti Muhammad Syamli. Saya dari SMK Raja Tulen. Memandangkan kita sedang menghadapi PKP 3.0, saya rasa bosan sangat. Jadi, saya nak ajak awak semua teman saya buat satu projek, boleh? Yang pastinya sains. Jom. Okey, tajuk projek kita hari ini adalah campuran asid dan alkali. Jadi, sebelum kita mulakan projek sains kita, saya akan menerangkan serba sedikit tentangnya. Asid dan alkali sama-sama adalah cecair. Yang membezakannya adalah sifat. Asid terkenal dengan sifat masamnya. Selain masam, sifat asid juga menghakis. Jika kita titiskan asid di atas kertas litmus, ia akan menukarkan warna kertas litmus dari biru ke merah. Nilai pH asid adalah kurang daripada 7. Asid juga bertindak dengan logam dan menghasilkan gas hidrogen. Alkali pula bersifat pahit dan licin dari segi fiziknya. Sifat alkali juga menghakis seperti asid. Jika dititiskan di atas kertas litmus, ia akan menukarkan warna kertas litmus merah kepada biru. Nilai pH alkali adalah lebih daripada 7. Alkali juga mengkondaksikan elektrik. Bagi memulakan projek kita perlu menyediakan bahan. Contoh-contoh bahan yang kita perlukan ialah mangkuk, sudu makan, minyak masak, cuka, garam, gula, serbuk bikarbonat, cawan atau sudu yang berskala penyukat, minyak masak, botol dan air suam. Pertama, masukkan 3 cawan tepung. Kedua, masukkan secawan garam. Ketiga, masukkan 2 sudu makan minyak masak. Keempat, masukkan secawan air suam. Kelima, gaul hingga sebati. Apabila sudah hampir sebati, gaul lagi menggunakan tangan supaya lebih mudah. Ke-8, letakkan botol di tengah dan bentukkan gunung berapi pada keliling botol tersebut. Masukkan 2 sendok serbuk bikarbonat. Campurkan cuka, pewarna makanan dan sabun cuci pinggan di dalam satu bekas kecil yang lain. Kemudian, masukkan secara perlahan campuran tadi ke dalam gunung berapi. Kemudian, lihatlah hasilnya.
Inilah dia hasil yang akan kita dapat. Apa yang kita dapat dari amali hari ini adalah gunung berapi meletus ketika cuka beresik bercampur dengan baking soda alkali yang akan menetralkannya. Gunung berapi itu kemudiannya menghasilkan karbon dioksida yang menghasilkan gelembung, asid kuat dan asas kuat, membentuk hakisan pada permukaan. Assalamualaikum. Selamat datang ke rancangan Jom Bijak Sains bersama saya, Nur Suzana Syakira daripada sekolah SMK Raya Culet. Okey, apa kita akan buat hari ini? Jom ikut saya. Okey, sekarang cuba kita tengok. Kawan-kawan, cuba kawan-kawan lihat. Kenapa ada putusan air dekat plastik ni? Itulah kita akan belajar pada hari ini. Saya akan menerangkan tentang proses transpirasi. Untuk kawan-kawan lebih faham, mari kita buat eksperimen ini. Okey, kita hanya perlukan plastik. Kemudian, kawan-kawan ikat plastik ini dekat daun ini dan biarkan selama 2 hari. Kita akan lihat perubahan plastik. Okay. Sebelum itu, mari saya terangkan transpirasi itu apa sebenarnya. Transpirasi ialah suatu proses kehilangan air dalam bentuk wap air dari permukaan daun ke udara secara penjatan. Untuk pengetahuan kawan-kawan, air diperoleh melalui akar tumbuhan dan diangkut melalui xilem dari akar ke bahagian atas pokok. Air penting untuk proses fotosintesis kerana dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan tenaga cahaya, karbon dioksida dan air untuk menghasilkan glukosa dan membebaskan oksigen. Jadi, air yang berlebihan semasa proses fotosintesis tersebut akan dibebas bersama oksigen semasa proses transpirasi dan respirasi. Baiklah, kembali kepada eksperimen kita. Kita tunggu sehingga 2 hari. Mari kita lihat hasilnya. Di sini kita dapat lihat bahawa semakin hari, air itu semakin banyak. Jadi, kita dapat simpulkan bahawa semakin bertambah masa daun ditutupi plastik, semakin bertambah kuantiti air di dalam permukaan plastik. Sekarang kita berada di hujung rancangan. Kau faham kan? Alah, senang itu. Okey, saya harap kawan-kawan semua faham dan segera hadir bersama saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan berlaku. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membuat eksperimen tentang fototropisme. Sebelum kita membuat eksperimen, mari kita kenali apa itu tropisme. Fototropisme merupakan pergerakan atau pertumbuhan sesebuah organisma terhadap rangsangan cahaya. Fototropisme biasanya berlaku pada tumbuhan, tetapi boleh juga berlaku pada organisma lain seperti fungus. Fototropisme merupakan salah satu daripada jenis tropisme, sebarang pergerakan organisma terhadap rangsangan luaran. Fototropisme terbagi kepada 2 jenis, iaitu fototropisme positif, iaitu pergerakan atau pertumbuhan terhadap sumber cahaya, dan fototropisme negatif, skototropisme, pergerakan atau pertumbuhan ke arah bertentangan dengan
sumber cahaya. Tumbuhan selalunya mengalami fototropisme positif dan menyusun kloroplasnya semula untuk memaksimumkan tenaga fotosintesis serta menggalakkan pertumbuhan. Okey, mari kita membuat eksperimen. Bahan untuk membuat eksperimen adalah kotak yang telah ditebuk atas dan tepi, bekas, air, biji kacang hijau dan kapas. Masukkan kapas ke dalam air. Letakkan kapas ke dalam bekas. Letakkan biji kacang hijau. Letakkan ke dalam kotak dan biar selama 3 hari. 3 days later. Dapat kita perhatikan semua pucuk bergerak ke arah cahaya matahari. Jadi kita namakan dia fototropism positif sebab menuju arah matahari. Kesimpulannya, cahaya penting untuk tumbuhan menjalankan fotosintesis. Maka, pucuk perlu mengalami fototropisme positif supaya bahagian pucuk dan daun dapat menyerap cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Apabila pergi keluar rumah pada waktu tengah hari, selalunya cuaca panas terik dan kita juga pernah cuba melihat langit tetapi tidak dapat melihat sepenuhnya. Sama juga seperti memandu kereta, acap kalinya cermin belakang kereta hadapan kita memantulkan cahaya ke mata kita. Oleh itu, kita susah untuk melihatnya. Macam itu, apakah langkah atau peralatan yang kita perlukan untuk mengelakkan sinaran matahari terkena pada mata kita? Kita boleh menggunakan cermin mata atau topi untuk memastikan sinaran tersebut tak kena. Sebelum saya terangkan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Selamat sejahtera. Nama saya Harish Kumar, anak lelaki Pat Menaden dari Sekolah SMK Raja Chulan, dan hari ini saya akan menerangkan tentang perubahan saiz pupil pada mata terhadap keamatan cahaya. Sebelum saya menerangkan, izinkan saya memberikan tujuan eksperimen ini. Tujuan eksperimen ini adalah untuk menentukan perubahan saiz pupil pada mata terhadap keamatan cahaya yang berbeza. Radas atau bahan yang kita perlukan adalah cermin muka dan lampu sulur. Lebih dahulu saya akan memberitahu bahagian mata manusia. Kornea, ligamen pengantung, otot silia, kanta mata, sklera, koloid, retina, bintik kuning, saraf optik, bintik buta, gelam maca, konjaktiva, gelam air, pupil dan iris. Mula-mula, perhatikan pupil pada mata anda sebelum terkena cahaya. Selepas itu, perhatikan keadaan pupil apabila terkena cahaya. Itu dia perubahan pupil pada mata anda. Mesti ada soalan, kenapa titik hitam iaitu pupil menjadi kecil apabila terkena cahaya? Mari saya terangkan. Ia menjadi kecil kerana cahaya yang dikesan oleh retina mata anda ditukar kepada impuls saraf yang bergerak ke saraf optik. Sebilangan impuls saraf ini pergi dari saraf optik ke otot-otot yang mengawal pupil. Oleh itu, lebih banyak cahaya menimbulkan, lebih banyak dorongan menyebabkan otot menutup pupil. Video animasi ini akan menunjukkan keadaan pupil apabila gelap dan keadaan pupil apabila terdedah kepada cahaya yang terang.